Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita selesai membaca juzuk ke-23, di mana jika mereka yang mengikuti sesi perkongsian setiap juz ini, anda akan dapati seperti mana yang saya ucapkan, ahli-ahli ulama tadabbur mengatakan juzuk yang ke-23, 22 dan ke-23 ini memiliki persamaan dari segi temanya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Ahzab ingin menjelaskan kepada kita semuanya tentang penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama mengatakan mengapa setiap kita panggil chapter di dalam Al-Quran tu dinamakan sebagai surah. Surah itu kita maksudnya sebagai satu tembok. Satu tembok maknanya setiap satu surah ini ingin menghidangkan kepada kita satu tema, satu message yang sangat kuat untuk nak menyampaikan kepada kita sesuatu perkara yang penting agar kita mengambil pengajaran, mengambil pedoman, mengambil panduan daripada Al-Quran. Jadi hari ini saya nak simpulkan daripada juzuk yang ke-23, di mana kita akan dapati surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab Allah Subhanahu Wa Taala itu menyuruh kita, semuanya temanya adalah penyerahan diri kepada Allah. Jadi surah Al-Ahzab penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan yang anda itu dalam keadaan terdesak, keadaan yang terhempit, keadaan yang sangat susah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menamakannya surah Al-Ahzab agar kita mengingat tentang peristiwa perang Parit ataupun perang Khandaq yang dihadapi oleh kaum muslimin ketika itu dalam keadaan yang sangat parah, sangat susah, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, semuanya musuh ingin datang untuk menyerbu mereka. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menguji keimanan mereka, menguji kekuatan hati mereka untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datangnya surah Saba, di mana penyerahan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa penyerahan diri kepada Allah bagi mereka yang menyerahkan diri kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin mengekalkan kemajuan ataupun keamanan sesebuah negara itu. Baldatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu dibuat contoh negeri Sabak. Sebab itu diberikan namanya negeri Sabak agar kita semua ini mengambil pengajaran tentang jika sebuah negara itu maknanya penduduknya, pemimpinnya tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mara bahaya akan datang, berbagai-bagai bentuk azab dan penyiksaan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran mereka mengkufri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan juga contoh yang terbaik, iaitu lihat Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman yang memiliki pentadbiran, yang memiliki negara di bawah pentadbiran mereka, namun Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan mereka kenikmatan yang tidak terhingga dan membezakan mereka daripada umat-umat yang lain disebabkan mereka seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang banyak sujud kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pergi kepada surah Fatir, surah yang ke-35, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut serahkan diri kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kemuliaan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Fatir itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan para malaikat yang hebat dengan sayapnya mathna wa thulatha wa furat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Fatir itu di mana antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni semua golongan yang fakir, golongan yang sebenarnya kita tak ada apa-apa, tak memiliki apa-apa kemuliaan, tak memiliki apa-apa kedudukan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala itu yang maha kaya, yang maha memiliki segala-galanya. Maka serahkanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah ingin memuliakan seseorang itu, tak ada siapa yang boleh menghinanya, dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghina seseorang atau sebuah kaum, tak ada siapa yang boleh menghalang daripada perkara itu berlaku. Kemudian kita masuk kepada surah Yasin. Di mana surah Yasin ini semua sangat dekat di hati kita, sebab itu Rasulullah SAW menamakan Yasin itu qalbul Quran, adalah jantungnya Al-Quran, di mana kita ni disuruh
Rasulullah SAW ada bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin dan bertadabbur menghayati isi kandungannya, maka baginya syurga. Dan Rasulullah SAW itu menyuruh kita menghidupkan hati kita dengan Al-Quran, dengan surah Yasin. Maka kita akan dapati bahawa surah Yasin ini, Al-Quran ini disebut di dalam surah Yasin boleh menghidupkan hati yang mati. Jadi di dalam surah Yasin itu kita dapati banyak perkara-perkara, antaranya seperti mana yang saya sebut, ada 3 perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut hidayah itu dapat diturunkan oleh Allah, sama ada menerusi wahyu dengan kita banyak membaca Al-Quran, dengan kita memahami pengajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun pengajaran di belakang, iaitu pengajaran daripada kaum-kaum yang terdahulu, agar kita mengambil pengajaran daripadanya, ataupun melihat pengajaran daripada yang depan. Depan tu maksudnya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, agar hati kita ini dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar hati kita ini terkesan. Dan kemudian kita dapati di dalam situ Allah bawakan contoh orang yang diberi oleh Allah hidayah, seorang lelaki yang mengajak kaumnya, sudah diturunkan 3 utusan Allah berupa anbiya dan rasul kepada kampung tersebut, tetapi tak ada siapa yang beriman. Kemudian Allah beri hidayah kepada seorang penduduk itu agar mengajak kaumnya, mengajak penduduk kampung tu untuk menerima pengajaran yang dibawa oleh para anbiya tersebut, namun mereka bunuh orang tersebut. Lantas orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, dia mendapat kenikmatan ke dalam syurga. Kemudian dia mengatakan dalam surah Yasin ini, Allah ini maha luas ilmunya. Allah ceritakan kepada kita orang ini mendapat nikmat syurga. Dia kata, alangkah ruginya kaumku tidak beriman kepada Allah, tidak mengikut ajaran Rasul, sedangkan aku ni mendapat kenikmatan. Baik, kemudian kita sambung pula surah As-Saffat, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mengetahui, walaupun kita ini tidak tahu apakah sebenarnya perkara di sebalik sesuatu yang berlaku ini. Jadi ini sebagai golongan mukmin, kita orang beriman, selalu apa-apa yang berlaku depan mata kita, kita tak tahu sama ada itu yang mungkin daripada mata kasar kita suatu perkara yang buruk, tetapi kita tak tahu apakah hakikatnya, namun kita terus mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, redha, menerima segala ketentuannya. Maka itulah dia surah Saffat, penyerahan diri kepada Allah walaupun kita tak tahu hakikat sebenarnya apa yang berlaku, ataupun apa yang sebenarnya telah disediakan oleh Allah kepada kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Saffat ini mengajar kita di antara contoh-contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, antaranya Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Allah sebut dalam ayat 84, "Idja'ahu rabbuhu biqalbin salim." Jadi kalimat itu Allah Subhanahu Wa Taala biqalbin salim, ketika Nabi Ibrahim itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang menyerahkan hatinya kepada Allah. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nak dapat anak susah, bila dah dapat anak disuruh pula untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Kemudian kita lihat juga bagaimana penyerahan diri yang bulat-bulat Nabi Ismail itu, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Jadi kita lihat penyerahan Nabi Ismail kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat dekat sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam surah Saffat ini, falamma aslama wa tallahu lil jabin, iaitu ketika keduanya, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berserah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia melakukan benar-benar apa yang telah kami perintahkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan mereka, dan Allah gantikan lehernya Nabi Ismail kepada kibas. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Ilyasin, Lut, Yunus. Jadi kita lihat semua ini adalah contoh-contoh, dan anda akan dapati sebutan nama-nama para anbiya ini tidak secara kronologi di dalam surah Saffat.
Kerana anda akan lihat sebahagian daripada surah disebut nama para anbiya ini secara kronologi. Tapi di dalam surah Safat ini tidak disebut secara kronologi. Kerana itu bukan kepentingan dalam surah Safat ini. Disuruh kita tengok yang paling teruk diuji dan bagaimana penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat dekat sini antara poin yang ketiga tu dalam slide ini memaparkan barisan para muhsinun, iaitu mereka yang ikhlas, yang setia dan ikhlas dalam perjuangan memelihara dan menyampaikan berita gaib kepada manusia, iaitu para anbiya dan para rasul. Mereka adalah contoh yang terbaik untuk kita ikuti bagaimana penyerahan mereka kepada Allah, bagaimana mereka ini melaksanakan perintah Allah, dan bagaimana mereka ni orang yang manusia yang paling teruk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka tetap teguh penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat juga lihat dekat sini yang poin yang terakhir, teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yunus alaihi salam ketika Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya. Dia meninggalkan kaumnya tanpa dulu menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menegurnya, menegur tindakan yang dilakukan itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagaimana kita tahu ditelan oleh ikan paus. Kemudian di dalam surah Safat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi penerangan kepada kita. Nabi Yunus ini dia dikeluarkan daripada perut ikan paus itu bukan kerana dia seorang nabi maka dia diberi pengajaran kemudian dikeluarkan, tidak. Yang disebut dalam surah Safat ni, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus ini bukan tergolong daripada hamba-hambaku yang banyak bertasbih kepada aku, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Ayat 144 anda boleh rujuk. Maka kami akan biarkan dia di dalam perut ikan paus itu sehinggalah hari kebangkitan. Maksudnya Nabi Yunus ini apabila dia sedar bahawa dia tersilap membuat keputusan, maka dia bertaubat kepada Allah, dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lantas Allah Subhanahu Wa Taala menerima pengampunannya, menerima segala tasbihnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkannya daripada kesusahan. Jadi inilah dia surah Safat, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tergolong daripada orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Dan anda lihat kenapa surah Safat ini maknanya baris-barisan para malaikat. Kenapa dinamakan surah ini surah Safat? Kerana kita lihat para malaikat ini adalah makhluk Allah yang taat pada perintah Allah. Mereka ini tidak membantah apa-apa perintah daripada Allah, sujud, akur, taat pada perintah Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menamakan surah Safat ini dengan barisannya para anbiya agar kita mencontohi ketaatan para anbiya itu, taat perintah Allah walaupun kita tak tahu apakah maksud, apakah hikmah di sebalik apa yang berlaku, seperti apa yang dilakukan oleh para anbiya yang disebut di dalam surah As-Safat ini. Seterusnya kita masuk kepada surah Sad. Surah Sad ini adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kita berlaku sombong, dan janganlah kita apabila kita tersilap dalam melakukan sesuatu kita tak kembali kepada Allah. Haruslah kita cepat-cepat apabila kita tersilap langkah, kembalilah pada Allah, bertaubatlah kepada Allah, serahkan diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala penerima taubat, dan janganlah kita berlaku sombong kerana status kita, kerana apa yang kita miliki di dunia ini, maka kita malu untuk meminta maaf ataupun kita malu untuk mengatakan kita tersilap. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala anda akan dapati pada awal surah ayat yang kedua, balilladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak beriman kepada Allah itu, mereka ini bersifat sombong, angkuh dan suka menentang kebenaran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak katakan sifat sombong, sifat angkuh ini sebenarnya bukan identiti seorang Muslim. Bukan identiti seorang yang beriman. Dia adalah identiti orang yang bukan beriman, orang yang ingkar kepada kebenaran. Maka Allah SWT sebut, contohnya siapa? Contoh kaum Nuh, kaum Ad, Fir'aun dan seterusnya. Ada beberapa kaum yang Allah SWT sebut. Sepentas lalu, inilah dia kaum yang sombong, kaum yang angkuh, kaum yang suka menentang kebenaran. Anda boleh dapati pada ayat yang ke-12. Kemudian kita dapati Allah SWT berikan contoh.
Contoh mereka yang tersilap, namun walaupun status mereka di dalam masyarakat itu adalah orang yang teratas, seorang hakim, seorang ketua negara, seorang raja. Contohnya siapa? Abdina Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang raja. Tapi disebutkan di dalam ayat ini, dalam surah Sad ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya ketika dia harus menjatuhkan hukuman ataupun membuatkan keputusan dua orang yang sedang bergaduh ataupun bertelagah, dan minta Nabi Daud ini untuk memberi jawapan ataupun untuk memberi penyelesaian. Maka setelah dia, Nabi Daud ini mengetahui yang dia tersilap di dalam memberikan keputusan, dan dia mengetahui Allah itu mengujinya, lalu dia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud serta bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 17 anda akan dapati. Kemudian kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam juga bagaimana baginda seorang yang taat pada perintah Allah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mensyukuri nikmat Allah. Maka ini adalah contoh-contoh mereka yang suka menyerah diri kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam surah Sad, siapakah golongan ataupun mereka yang sombong dan paling angkuh? Iaitu Allah sebut pada ayat 74, di mana ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, para malaikatnya semua bersujud illa iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dia seorang yang Allah SWT buat istakbara, seorang yang sombong, seorang yang angkuh, dan dia tergolong daripada orang-orang yang mengingkari kebenaran. Kemudian syaitan ini, iblis ini meminta izin daripada Allah untuk menggelincirkan kita ini, hamba-hambanya. Kemudian dia kata, namun aku tidak dapat mengganggu ataupun menggoda illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iaitu seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang menyerah diri kepada Allah bukan untuk mendapatkan apa-apa ganjaran, semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata iblis, aku tak dapat nak goda orang seperti ini, kerana penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selesai kita membicarakan surah Sad, dan kita terus masuk surah Az-Zumar. Az-Zumar yang bermaksud para rombongan. Rombongan apa? Iaitu rombongan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat nanti ada dua rombongan. Rombongan yang ke syurga dan rombongan yang ke neraka. Maka dalam surah Az-Zumar ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita persaingan antara dua rombongan ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di akhir ayat 22 yang kita baca, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membezakan hati yang menyerah diri kepada Allah dan hati mereka yang keras, yang tidak menerima hidayah Allah. Afaman syaraha sadrahu lil Islam, kemudian fawailul lil qasiyati qulubihim min dzikrillah. Maka sebelum akhir pembacaan pada juzuk yang ke-23, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita perumpamaan seorang hamba. Apakah sama seorang hamba yang memiliki banyak tuan dengan seorang hamba yang hanya memiliki satu tuan? Jadi kita dapat pastinya seorang hamba yang memiliki banyak tuan maknanya dia kena tuan ni, dia kena serve tuan yang A, kena serve tuan B, kena serve tuan C, mestilah berserabut pemikiran dia, mestilah macam-macam, mestilah habis semua tak larat dia nak jalankan setiap satu tugas. Tapi kalau hamba yang memiliki hanya satu tuan, dia dapat melaksanakan yang terbaik kepada tuannya, dia dapat memahami kehendak tuannya dengan baik, maka itu adalah satu perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi mereka yang mensyirikkan Allah dan bagi mereka yang mentauhidkan kepada Allah yang satu. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita hati yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah
Allah dalam melaksanakan kebaikan dan kebajikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada gangguan iblis, menyelamatkan kita daripada bisikan syaitan, bisikan jin, bisikan manusia yang dapat membawa kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi panduan, pedoman kepada kita untuk mengambil pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mari kita bersama-sama menutupi sesi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.